Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang mulia ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam ilmu fiqh dalam kitab Matla'in Badrain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail rahimallah. Mudah-mudahan kita mendapat mengambil istifadah daripada majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Kita masih lagi dalam muqaddimah ataupun pendahuluan yang pengarang kita buat datang dengan kelebihan beberapa fadilat, beberapa kelebihan kita menuntut ilmu. Sama ada kita ilmu cara khususiyah ataupun dengan cara umum. Juga bagaimana pengajian di surau, di masjid, ini cara pengajian umumi. Yang termasuk juga dalam Nabi sebut yang akan datang hadis-hadis yang memberitahu kepada kita kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kerana ada satu hadis yang Nabi bersabda, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Halaqatuz zikri." Nabi kata, apabila kamu lalu dengan kebun-kebun syurga, dengan taman-taman syurga, farta'u, maka kamu singgah. Nabi suruh duduk kita di majlis taman-taman syurga. Maka sahabat tanya kepada Nabi, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman syurga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala halaqatuz zikri. Halaqah, bulatan mengingati Allah Ta'ala. Jadi pengajian selalunya diletak guru di depan, kemudian dilikung, dibuat bulatan oleh murid. Kata Atha ibn Yasar, salah satu ulama tabi'i, mentafsirkan hadis Nabi, kata, apa makna halaqatuz zikri? Kata apa? Halaqatuz zikri hiya majalisul halali wal harami. Halaqah zikir ialah majlis membincang perkara yang halal dan perkara yang haram. Kaifa tastari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankihu wa kaifa tatluku wa ma ashbaha zalika. Kata Athar, majlis halal dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana kamu nak berjual beli. Dalam bab muamalah, dalam bab urusan kita sesama manusia, bagaimana kita nak beli barang, nak jual barang, sah tak pembelian kita ini, sah tak jualan kita ini, maka kita kena tahu. Wa kaifa tusalli, bagaimana kamu nak melakukan ibadat solat. Wa kaifa tuzaki, dan bagaimana kamu nak mengeluarkan zakat. Wa kaifa tahajju, bagaimana kamu nak melakukan ibadat haji. Wa kaifa tankihu, bagaimana kamu nak akad perkahwinan. Wa kaifa tatluku, dan bagaimana kamu nak talak isteri kamu. Wa ma ashbaha zalik, dan barang yang menyerupai demikian itu. Jadi Atha bin Yasir menyebut bahawasanya halaqah zikir ialah majlis ilmu, majlis yang membincang tentang ibadat solat kita, ibadat saum, zakat, ibadat haji, ibadat yang lain.
Kata mu'alif kita buat datang dengan hadis Nabi pada mushaf 3 pada kitab saya ini, baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris yang ke-13 daripada bawah. Kata Nabi SAW, wa inna li talibil ilmi syafa'atun mislu syafa'atil anbiya walahu fi jannati firdausi asyaratu alafi qasrin wa fi jannatil khuldi mi'atu alfi madinata min nur wa fi jannatil ma'wa salasu alfin darajatan min yakuta ahmar walahu bi kulli dirhamin yunfiquhu fi talabil ilmi minal huril ain bi adadin nujumis sama'id dunya wa bi adadil malaikati wa man safaha talibal ilmi harramallahu jasadahu 'alan nari wa man a'ana talibal ilmi kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ala wa inna talibal ilmi iza mata ghafarallahu liman hadara janazatahu. Artinya, dan bahawasanya bagi talib ilmi, bagi penuntut ilmu, syafa'ah, dia ada syafa'ah yang boleh beri kepada orang yang dia kehendaki. Jadi bagi penuntut ilmu, masuk ilmu di sini penuntut ilmu agama, bukan ilmu dunia. Penuntut ilmu agama, Allah Ta'ala kurniakan bagi dia tu syafa'ah. Seumpama syafa'ah anbiya, dia punya syafa'ah seperti syafa'ah anbiya. Para nabi boleh syafaat umat dia. Begitu juga penuntut ilmu boleh syafaat bagi orang yang sayang, yang kasih kepada penuntut ilmu. Bagi orang yang bakar pusat pengajian, tak adalah syafaat bagi dia. Tak adalah yang paling jahat sekali manusia yang buat jahat kepada penuntut ilmu. Itulah orang yang paling celaka sekali di dunia. Orang yang paling baik, orang yang buat baik dengan penuntut ilmu. Sama ada bantu dia, sama ada sedekah, tak kira. Buat baik dengan penuntut ilmu, inilah orang yang paling baik. Termasuk juga yang kita berada dalam surau ini, yang belajar, ingin belajar ilmu fiqah, kitab Matla'im Badrain, maka dinamakan penuntut ilmu. Bukan sekadar penuntut ilmu ini dia ada had umur dalam Islam, tak ada. Sebab tu hadis Nabi kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buayan kepada lian, hinggalah ke lian lahat kamu menuntut ilmu. Jadi Nabi kata bagi penuntut ilmu ini ada syafa'ah yang Allah Ta'ala berikan seumpama syafa'at anbiya. Dan baginya, bagi penuntut ilmu, pada syurga Jannatul Firdaus, surga Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi, 10,000 mahligai Allah Ta'ala simpan untuk dia 10,000 mahligai, 10,000 istana pada Jannatul Firdaus. Dan pada syurga Jannatul Khuldi 1,100,000 Madinah daripada nur, 100,000 bandar daripada nur. Dan pada syurga Jannatul Ma'wa 30,000 darajat, 30,000 pangkat lapisan daripada yakut yang merah. Satu darajat, satu tingkat itu dibuat daripada yakut yang berwarna merah.
Dan baginya dengan tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan di dalam menuntut ilmu daripada bidadari sebilang-bilang bintang di langit dunia. Jadi setiap dirham, setiap duit yang diberi nafkah oleh kedua ibu bapa dia kepada anak dia yang menuntut ilmu, setiap nafkah ini Allah Ta'ala jadikan daripada bidadari, yang banyak bidadari yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebilang-bilang bintang di langit. Bintang di langit banyak, tak tahu berapa puluh ribu bintang di langit. Maka setiap nafkah pembelanjaan yang dibagi, pak saudara dia ke bagi kepada anak saudara dia menuntut ilmu, sepupu dia bagi ke, ayah dia bagikan ke perbelanjaan itu, semuanya Allah Ta'ala jadikan seperti bintang bidadari, sebilang bintang-bintang di langit. Dan sebilang-bilang malaikat, banyaknya malaikat, tak tahu berapa puluh juta malaikat, beliun juta malaikat, tak tahu. Maka setiap nafkah perbelanjaan yang ibu bapa bagi kepada anak dia, yang pak saudara bagi kepada anak saudara dia, yang sepupu bagi kepada sepupu dia, maka Allah Ta'ala jadikan nafkah itu berbilang-bilang bidadari dan berbilang-bilang malaikat. Barang siapa berjabat tangan akan talib ilmi, dia berjabat tangan, bersalaman dengan penuntut ilmu, diharamkan Allah Ta'ala jasadnya atas api neraka. Jasad orang yang bersalam dengan penuntut ilmu ini Allah Ta'ala haramkan api neraka. Ni orang yang buat baik dengan penuntut ilmu, besar ganjarannya. Kalau orang yang buat jahat dengan penuntut ilmu, lebih teruk azab dia daripada orang lain. Ini hadis yang Nabi sebut supaya menggemarkan kita kepada penuntut ilmu, supaya kita hormati, supaya kita bagi semangat kepada dia. Dan barang siapa menolong akan talibul ilmi, di surat Allah kelepasan daripada api neraka. Kalau kita tolong penuntut ilmu, dia susah kita bantu. Yang kita ni bukan orang yang ada sakut paut pertalian saudara dengan penuntut ilmu. Tapi apabila kita bantu dia, maka Allah Ta'ala jauhkan kita, suratkan, Allah Ta'ala tuliskan kelepasan kita daripada api neraka. Ketahui olehmu bahawa setalibul ilmi apabila mati diampun Allah Ta'ala bagi orang yang hadir janazahnya. Penuntut ilmu kalau mati ditanam di perkuburan, kalau kita mengiringi jenazah dia ke tanah kubur, maka kita orang diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan bagi penuntut ilmu. Sebab itu kita kena mencari ilmu agama ini daripada kecil sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena azam dalam diri kita biar kita mati dalam menuntut ilmu. Kerana orang yang mati dalam menuntut ilmu, orang yang mati syahid. Allah Ta'ala bagikan dia pahala orang yang mati syahid, kerana mati dalam menuntut ilmu. Tak kiralah kita nak pergi tempat majlis ilmu, berlaku kemalangan dengan kita meninggal dunia kita, maka tidak ada balasan yang Allah Ta'ala balas, malaikat Allah Ta'ala masuk dia ke dalam syurga. Mati dia seperti mati orang yang mati syahid. Kalau kita ada niat, sebab kita kena ada niat dalam hati kita, kita mati syahid. Sama ada syahid ma'rakah, syahid peperangan yang lawan orang kafir ke, ataupun syahid dalam mati dalam menuntut ilmu.
Sebab tu Nabi menyuruh kita menuntut ilmu, biarlah daripada buayan sampailah ke lian lahat. Yang Nabi menyuruh kita menuntut ilmu. Begitu firman Allah Ta'ala berfirman dalam surah Zumar ayat yang 39. Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Adakah sama mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui? Allah Ta'ala tak jawab, dia bagi kita jawab. Sama tak orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tentu kita kata tak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Mesti lebih orang yang mengetahui daripada orang yang tidak mengetahui. Disebut di dalam ilmu balaghah dalam kitab Dalailul I'jaz oleh Imam Jurjani. Kenapa Allah Ta'ala tidak memberi jawapan pada kata kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Allah Ta'ala tak bagi jawapan. Allah Ta'ala tinggal kepada kita supaya kita fikir. Kamu gunakan otak yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, kamu fikir. Kamu cari jawapan sendiri. Orang yang tahu dengan orang yang tak tahu ni sama ke? Pasti kita jawab tidak sama. Lebih orang yang mengetahui daripada orang yang tidak mengetahui. Orang yang tidak mengetahui seperti orang kafir, disifatkan orang yang tak tahu, orang yang jahil. Orang yang mengetahui itu orang yang mukmin. Karena kita beriman, maka kita kena mengetahui keimanan kita. Kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita kena nak tahu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu benda yang wajib, yang mustahil, yang harus atas Allah Ta'ala, Imam Haramain mengatakan kita ni orang yang tidak berakal. Na'udzubillah min zalik. Imam Haramain menyebut kalau seorang ini tidak menggunakan akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tak guna untuk kenal Allah Ta'ala, tak kenal sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah, orang ini orang yang tidak berakal. Sebab dia tak guna akal yang Allah Ta'ala kurnia kepada dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala perintah kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu, kenal olehmu, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah keimanan yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah, dalam kalimah syahadah yang disebut oleh ulama mutakallimin, kenal sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan bagi orang yang mengetahui. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allimahu ghairahu kana khairan lahu min 500 rak'atin raka'aha wa man ta'allama baban minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allima ghairahu kana khairan lahu min 1000 rak'atin raka'aha. Nabi bersabda, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu,
Hari ni dia belajar bab solat. Biarlah kita belajar bab solat ini sampai kita mati, tak habis-habis. Orang yang tidak ada ilmu mungkin kata, oh, belajar tak ada bab lain nak belajar. Belajar bab sembahyang, tak apa. Sampai kita mati, kita belajar satu bab daripada ilmu. Supaya diamalkan dengan dia. Kita belajar ni supaya kita beramal dengan ilmu yang kita mengetahui bab sembahyang. Dalam kitab Jawi yang dikarang oleh ulama kita, kitab Muniyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani, yang membincangkan tentang perihal ibadat sembahyang kita. Bagaimana kita nak dapat kesempurnaan ibadat solat kita. Dalam kitab itu Syekh Daud menyebut, ada orang yang menghadiahkan kepada Allah Ta'ala satu hadiah yang terpotong kepala, terpotong kaki, terpotong tangan. Ini ibarat orang yang melakukan ibadat sembahyang yang rohani dia, batini dia tak melakukan ibadat sembahyang. Zahir anggota sahaja yang melakukan sembahyang. Dia tak sembahyang pada batin, dia sembahyang zahir dia. Batin hati dia tidak ada ikhlas. Batin hati dia tidak ada tawaduk, tidak ada khusyuk, tidak ada tazallul, tidak ada tamalluk dalam sembahyang dia. Maka Syekh Daud ibarat kita hadiah seorang hamba kepada raja, yang hamba tu cacat, yang hamba tu buta, yang hamba kudung tangan, kudung kaki. Agak-agak kalau kita hadiah kepada Sultan Selangor, hamba itu Sultan Selangor murka tak kepada kita? Pasti dia akan murka kepada kita. Itu perumpamaan yang disebut oleh Syekh Daud. Kalau sembahyang kita tidak ada rohani, batini kita sembahyang. Kita sembahyang, angkat takbir Allahu Akbar, hati kita tak ingat kebesaran Allah Ta'ala. Hati kita lalai. Ibarat kita sembahkan hadiah kepada Allah Ta'ala dengan seorang hamba yang cacat. Maka raja akan hina, akan murka kepada seseorang. Jadi kita belajar ilmu supaya kita dapat memperamalkan ilmu yang kita pelajari. Ibn Ruslan menyebut dalam matan Zubat dia, man ya'mal bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, buat sembahyang tak tahu mana wajib, mana sunat, mana yang harus dibuat, mana yang batal kalau lakukan, tak tahu. Ibadat puasa dilakukan, tak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang membatalkan puasa. Zakat dikeluar, tak tahu mana yang sempurnakan ibadat zakat itu, mana yang mensahkan ibadat zakat. Haji dibuat tapi tidak dipelajari ibadat haji. Siapa yang beramal tanpa dengan ilmunya, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal dia tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena pasang niat, kita belajar ilmu supaya diamalkan dengan dia, supaya kita dapat amal dengan ilmu yang kita pelajari, dan mengajarkan dia orang lainnya, supaya kita dapat mengajar isteri kita, anak kita. Suami belajar dapat mengajar isteri, isteri belajar dapat mengajar suami dia, dapat kita mengajar anak kita.
Tak perlulah nak mengajar di surau, di masjid. Nah, kita mengajar tempat mana yang kita ada kuasa. Bagi si ayah, ketua keluarga, dia ada kuasa. Nak suruh isteri dia belajar dengan dia, anak belajar dengan dia. Adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat yang dirokok akan dia. Lebih baik dia belajar dan dia mengajar orang daripada dia melakukan amal ibadat 500 rakaat. Dia sembahyang 500 rakaat sembahyang sunat. Lebih orang yang belajar ilmu agama. Yang kita berada di surau ini malam ini, kita ikuti pengajian kita dalam kitab Matla'im Badrain. Amalan kita berada pada malam ini lebih daripada baik daripada amalan sembahyang sunat 500 rakaat. Itu kita belajar satu bab ilmu dan kita amal dan kita mengajar orang lain. Dan barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya beramal dengan dia dan mengajar akan orang yang lain, adalah terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat yang dirokok akan dia. Satu riwayat lain Nabi sebut lebih baik daripada 1000 rakaat yang kita rokok. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan apa yang disebut oleh Nabi ini. Supaya terjadi kita kekal sampailah akhir kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan keadaan kita belajar. Satu hadis lain yang Nabi sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaika la tada'a ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna'u wa innal alima sayaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta haitani fil ma'i. Satu hadis yang lain, siapa yang menjalani jalan yang menuntut ilmu padanya, kita berjalan daripada rumah ke surau untuk kita menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah Ta'ala mempermudahkan bagi kita jalan menuju ke syurga. Kita nak buat amal ibadat tu rasa lapang lada, rasa tak berat nak buat amal ibadah. Ini Allah Ta'ala mempermudahkan kita jalan ke syurga. Innal malaikata la tada'u ajniyataha li talibil ilmi ridha bima yasna'u. Sesungguhnya malaikat menghampar sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu kerana ridha dengan apa yang dia lakukan. Malaikat hamparkan sayap kepada kita waktu kita berjalan menuju ke surau, menuju ke masjid untuk kita menuntut ilmu. Dan dicerita daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yanzura ilal utaqaillahi minan nar falyanzur ilal muta'allimina wal mustami'ina fallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babi ilmi illa kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa bana lahu bi kulli qadamin bandinata fi jannah ma dama yamshi al ardi fa ardu tastaghfiru lahu wa yamshi wa yasbihu maghfuran lahu syahidatil malaikatu lahum annahum utaqa'ullahi minan nari.
Nabi bersabda daripada hadis diriwayat oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, barang siapa suka memandang kepada pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka. Siapa yang suka kasih dia pandang kepada orang yang dimerdekakan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka, maka hendaklah ia tilik kepada orang yang menuntut ilmu. Kita tengok anak-anak kita balik belajar. Kita tengok, kalau kamu suka, Nabi kata, kamu nak tengok orang yang dimerdeka oleh Allah Ta'ala daripada api neraka, maka kamu tengoklah penuntut ilmu. Kamu tengoklah muka-muka penuntut ilmu. Mereka inilah orang yang Allah Ta'ala merdekakan mereka daripada api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Kita minta kita tergolong daripada golongan ini. Yang kita datang ke surau untuk belajar, maka kitalah orang yang Allah Ta'ala merdekakan daripada api neraka. Dan orang yang mendengar akan ilmu, begitu orang yang mendengar ilmu. Sebab tu satu hadis Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Maka jadilah kamu orang yang alim. Kita ada kata nak jadi alim, payah lah. Sebab nak jadi alim dia kena menghafal, kena belajar betul-betul bersungguh-sungguh, barulah jadi alim. Kena hafal matan-matan. Saya ingat guru saya di Pondok Puasi Tumbuh, panggil kepada dia nama Abdullah Serpa. Dia terkadu nak belajar alim, kena belajar ilmu nahu lama. Sejarah dia belajar nahu 10 tahun dia belajar ilmu nahu. Dia belajar daripada Pondok Bunuh Payung di Kota Baru sehingga Pondok Pasir Tumbuh. 10 tahun belajar ilmu nahu sahaja. Mahir ilmu nahu. Barulah dia tekan pada ilmu-ilmu yang lain. Bersungguh-sungguh. Sebab dia dinamakan faqih daripada Pondok Pasir Tumbuh, orang alim fiqh. Mana kena belajar. Kerana belajar ini makan masa. Salah satu syarat yang disebut mesti tulu zaman, panjang masa. Nabi kata kamu jadilah orang yang alim, au muta'alliman, ataupun orang yang baru, orang yang belajar. Kamu tak dapat jadi orang alim, kamu jadi orang yang belajar. Sampai ke mati kita belajar. Jadi orang yang belajar. Setiap saat, ketika kita menuntut ilmu. Au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Au muhibban, ataupun orang yang sayang kepada orang yang belajar, sayang kepada orang alim, sayang kepada orang yang mendengar. 4 itu Nabi pesan, kamu kena duduk keadaan kamu. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima. Alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, sayang kepada orang yang belajar pun tidak. Bahkan tengok orang belajar ilmu benci, timbul dalam hati benci, bakar pusat tafiq, fatahlik, maka berniasa kamu, Allah Ta'ala kata. Nabi kata kamu rosak. Inilah makhluk perosak
yang dia tidak ada sayang kepada orang yang belajar. Orang gila lah, orang tak ada akal lah yang tak sayang kepada orang yang belajar. Kalau orang yang sayang kepada orang belajar, dia takkan buat macam tu. Kamu akan binasa, Allah Ta'ala kata. Yang paling kita takutnya, keimanan kita tercabut daripada diri kita waktu kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ini yang paling kita takut. Kita mati dalam keadaan kufur dengan Allah Ta'ala yang orang tak tahu. Sebab disebut dalam hadis, waktu kita berada pada sakaratil maut, yang kita akan rasa dahaga yang sangat dahaga, yang tak pernah kita rasai semasa kita hidup di dunia. Tak pernah rasa dahaga. Yang Nabi sebut, dahaganya orang yang berada pada sakaratil maut ini, kalau dia minum air laut, satu lautan tak puas dia minum. Dahaganya. Ketika itu syaitan akan datang kepada kita. Dia akan menyerupai orang yang paling kita sayang di dunia. Siapa dia? Kalau suami dia sayang kepada isteri dia, syaitan akan rupa isteri dia, bawa segelas air yang begitu sejuk. Nampak sejuk di gelas air itu. Dia menawarkan segelas air ni dengan keimanan kita. Dia kata, kalau kamu nak segelas air ni, hendaklah mengaku dia syaitan tu Tuhan kita. Masa tu tidak ada orang yang dapat tolong kita. Melainkan keimanan kita yang dapat tolong kita. Keimanan yang ada dalam diri kita yang dapat menolong kita. Keimanan nak kekal dalam diri kita, mestilah ada ilmu. Nak kekal keimanan pada diri kita. Dan Ibrahim Laqani menyebut, warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuha binaqsiha. Dikuatkan keimanan kita dengan kuatnya amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuat amal ibadat kita, maka kuatlah keimanan kita. Kalau sikit amal ibadat kita, maka sikitlah keimanan kita. Dia sampai ilmu yang kita cari yang menguatkan keimanan kita. Sebab tu Imam Bujairimi menyebut dalam Hasiah Bujairimi, kata Imam Bujairimi, takwa kita, kekuatan takut kita kepada Allah Ta'ala sekadar mana ada pengetahuan ilmu kita. Orang yang alim, dia orang yang banyak takut kepada Allah Ta'ala. Kita orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, sikit takut kita kepada Allah Ta'ala. Kerana ilmu kita sikit, maka sikit kita takut kepada Allah Ta'ala. Sebut azab neraka pedih mana sekalipun, wak dono dia, wak tak erti je. Kata lembu kenyang je, wak tak erti. Tak rasa takut azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana ilmu dia tak ada dalam jiwa dia. Maka dia tak meresap dalam jiwa dia ketakutan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebut, kalau kamu nak tengok orang yang dimerdeka Allah Ta'ala daripada api neraka, kamu tilik kepada orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendengar akan ilmu. Kita tak tuntut ilmu ni, dia mesti ada alat, dia ada kitab, dia ada pen, dia ada pensel, dia tulis. Itu panggil orang yang menuntut ilmu. Kalau orang yang mendengar, orang yang tadah telinganya lah. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.
tak ada telinga, tak ingat. Kerana yang didengar itu bukan diingat 100%, tidak. Tapi orang yang mencatat, orang yang ada buku, ada kitab, dia akan mendengar, dapat dengar dan dapat lekat dengan sebab catatan yang dicatat. Maka demi Tuhan yang diri Muhammad pada tangan kudratnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu dan orang yang mendengar ilmu berjalan ia kepada bab ilmu, melainkan di surat Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap langkah ibadat setahun. Setiap kita langkah menuju pada tempat ilmu, satu langkah kita langkah, maka Allah Ta'ala suratkan, catatkan kita melakukan amal seperti melakukan amal setahun. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap qadam, tiap-tiap kaki, tiap-tiap lampak kaki yang dia melangkah, satu Madinah di dalam syurga. Setiap kaki dia yang dia langkah, Allah Ta'ala jadikan setiap tapak kaki dia langkah satu Madinah, satu bandar dalam syurga. Dan selama berjalan ia atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya. Berjalan di atas tanah mengucap istighfar kepada kita. Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi ia diampunkan dosanya, dan disaksikan oleh malaikat bagi mereka itu bahawa mereka itu pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka. Malaikat menjadi saksi orang yang menuntut ilmu ini, orang yang dimerdeka oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Allahumma ja'alna minhum, kita minta kita tergolong daripada apa yang Nabi sebut ini. Walaupun payah kita nak datang ke surau, maka kita kena lawan. Sebab nafsu kita kalau tak lawan, dialah menjadi raja kepada kita. Maman Allah Ta'ala jadikan nafsu kita memang malas melakukan amal ibadat. Maka kita kena lawan nafsu kita, supaya kita rajin melakukan amal ibadat. Jangan kita ikut nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu ikut hawa nafsu kamu, maka hawa nafsu kamulah yang menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengikut hawa nafsu, kerana hawa nafsulah yang menyesatkan kita. Na'udzubillah min zalik. Kita kena lawan nafsu kita. Nafsu malas nak hadir kuliah, nafsu malas nak hadir pengajian, maka kita kena lawan nafsu kita, supaya tergolong kita daripada golongan apa yang disebut oleh Nabi SAW ini, yang berpagi-pagi kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpagi-pagi, berpetang-petang kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi kita nak mencari keampunan Allah Ta'ala dengan kita hadir majlis ilmu, dan kita minta Allah Ta'ala istiqamahkan kita, tetapkan kita dalam majlis ilmu ini. Jangan kita buat ibadat hangat-hangat tak ayam je. Yang nak istiqamah inilah yang payah. Yang Nabi sebut al-istiqamatu khairum min alfil karamah. Istiqamah lebih baik pada 1000 karamah. Nak tetap kita melakukan amal ibadat, nak tetap kita belajar, nak tetap dalam pengajian kita, amat payah, amat sukar. Saya ingat saya masa belajar di pondok dahulu, kalau sebuah kitab dimula oleh guru,
Maka penuh mukadimah kitab tu, penuh. Penghujung tinggal tak ramai yang mengikutinya. Karena nafsu tu menguasai dia. Dia semangat pada awal. Akhir tak semangat. Pada awal semangat untuk belajar, pada akhir tak semangat. Dan kita kena semangat daripada awal sehingga akhir. Sebab setiap kali kita hadir dalam majlis ilmu, malaikat, ikan di laut meminta ampun kepada kita. Binatang meminta ampun kepada kita. Malaikat istighfar kepada kita, supaya kita terus berada dalam keadaan kita menuntut ilmu. Sebab tu Nabi menyebut, wa innal alima sayaghfiru lahu man fis sama'i wa man fil ard hatta hitani fil ma'. Sesungguhnya orang yang alim, orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya minta ampun bagi dia mereka yang di langit. Malaikat yang berada di langit meminta ampun, dan mereka yang di bumi, sehingga ikan di dalam air, ikan pun dalam air pun minta ampun kepada kita yang belajar ilmu ini. Sebab itu kita kena kekal dalam keadaan kita belajar istiqamah. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Tempat yang istijabah doa dalam waktu masa kita sujud. Nabi kata, aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi fi sujudihi fa aksiru doa. Sedekat-dekat hamba dengan Allah Ta'ala ialah pada waktu sujud dia. Maka perbanyaklah doa dalam waktu sujud ni. Kita baca Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, beri faham olehmu akan daku di dalam agama, dalam urusan agama. Wa alimna ta'wil, dan ajar olehmu akan kami akan ilmu ta'wil, akan ilmu. Kita minta dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan buka kepada kita pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tak kedekut nak bagi ilmu kepada kita. Kalau kita minta dengan Allah Ta'ala serta dengan usahalah, dengan kita belajar. Kalau budak dengan menghafal, dengan mutalaah, dengan membaca, maka Allah Ta'ala akan bagi ilmu kepada kita. Allahumma ja'alna minhum. Kita minta kita yang berada di surau ini tergolong daripada golongan orang yang mendapat ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala mu'alif, dan lagi sabdanya, inna minan nas unasan yadkhulu jannata majanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbi min habbil ulama misqala zarrah. Wa inna minan nas unasan yadkhulun nar majanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi min baghdil ulama misqala zarratin aw kama qala. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita sambung tentang kelebihan orang yang ada ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka du'an mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.